yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ahibati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas semua nikmat yang Allah anugerahkan pada diri kita, nikmat kesihatan, nikmat iman dan Islam, taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang penuh barakah ini insya-Allah di dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh sahabat pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita doakan semoga semua penggerak sahabat pencinta Quran ini dianugerahkan kesihatan yang baik, rezeki yang luas insya-Allah, dan juga dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Khususnya buat moderator kita Haji Zainun yang sentiasa bersama-sama committed untuk memberikan khidmat di dalam menjalankan, memastikan majlis ilmu kita berjalan dengan baik, dan juga semua kepimpinan sahabat pencinta Quran insya-Allah. Jadi muslim muslimat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala. Dalam masa yang sama kita juga tidak lupakan untuk sentiasa berdoa kepada Allah Taala, khususnya buat saudara-saudara kita di Palestin yang mana sudah pun masuk hari yang ke-40, 40 lebih mereka berperang dalam tempoh peperangan yang sangat-sangat menyedihkan. Kita tengok sedih, kita pun terasa pilu dan sebab melihat keadaan mereka yang dizalimi begitu dahsyat sekali. Pagi ini saya dapat satu video seorang ayah yang sedang mengutip, dia bentangkan sejadah dia mengutip daging-daging, kulit-kulit anaknya yang hancur berkecai kerana kena bom. Sambil dia ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, tabarakallah. Jadi iman mereka ni cukup luar biasa. Bayangkan kita ada anak, ada cucu kan. Kalau kita lah berada di situasi macam tu, tak tahulah macam mana. Tapi dia orang bila dapat sesuatu macam tu pun terus ingat pada Allah Ta'ala. Semakin kuat imannya pada Allah, semakin kuat pergantungan dia pada Allah. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan usaha kita juga untuk tingkatkan iman kita, antaranya duduk dalam majlis ilmu ini. Semoga Allah Ta'ala juga meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, sehingga menjadi di kalangan hamba-hambanya yang mudah-mudahan sentiasa dikurniakan petunjuk, kebaikan serta kejayaan dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi seterusnya kita doakan semoga Allah beri keselamatan pada mereka, Allah berikan kebaikan bagi mereka, Allah kurniakan, Allah angkat bagi mereka itu, iaitu ujian yang berat ini Allah Subhanahu Taala anugerahkan bagi mereka dengan rahmatnya sehingga yang telah pergi mereka menjadi syuhada yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala, dan semoga juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati mereka dan mengasihi mereka, menurunkan bantuan dan pertolongan bagi mereka sehingga terbebas di Masjid Al-Aqsa dan bumi Palestin. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang dibahas sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita membicarakan pada pagi ini tentang apakah amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mendapat jaminan syurga Allah Subhanahu Taala. Sebenarnya ada amalan-amalan yang Nabi SAW ajarkan pada kita, yang pada amalan itu ada kelebihan yang besar sehingga menyebabkan pelakunya, orang yang melakukan, melaksanakannya, mendapat syurga Allah Subhanahu Taala. Masya Allah, tabarakallah. Jadi syurga itu adalah antara tempat yang disebut kampung halaman bagi orang-orang beriman pada Allah Taala. Jadi kita lah kan, setahun sekali balik kampung tu pun dah rasa seronok dah. Bila raya kan, bulan puasa nak masuk raya tu, jom siap-siap nak balik kampung. Siap-siap dah, masuklah kereta. Dalam perjalanan tu kan, dah teringat dah kampung halaman. Apatah lagi bila dah sampai, lagi seronok kan, lagi seronok kampung halaman. Jadi macam itulah juga keadaan orang beriman, yang mana kampung halaman kita ni bukan setakat di dunia, tapi kampung halaman kita di hari akhirat, iaitulah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran banyak cerita tentang syurga supaya kita semua berusaha menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua sentiasa berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki amalan soleh kita, juga kita memperbaiki akhlak kita dan sebagainya supaya mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang taat dan Allah anugerahkan syurga di hari akhirat.
Jadi Nabi SAW pernah bersabda, innal jannata mi'ata darajah. Sesungguhnya syurga ini ada 100 tingkatan. Jadi rupanya syurga ni dia bertingkat. Ya? Dan setiap tingkatan itu menunjukkan semakin mulianya kedudukan seorang ahli syurga Allah Ta'ala. Dan a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabili. Allah jadikan syurga itu bagi orang-orang yang berusaha pada jalannya. Jadi apa contoh berusaha pada jalan Allah ni? Ya, bila kita melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala dengan istiqamah. Kita jaga solat kita, kita jaga puasa kita jaga zakat kita jaga amalan-amalan yang Allah wajibkan, kita taati kedua ibu ayah kita buat amalan kebaikan pada sesama Islam. Ya, maka seseorang yang berusaha pada jalan Allah juga adalah orang yang menuntut ilmu. Orang yang berjuang seperti di Palestin, berjuang dengan jasadnya, dengan nyawanya. Ya, maka ini adalah balasan yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang masa hidup di dunia, dia sanggup mengorbankan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Korbankan nyawanya, korbankan jiwa, korbankan masanya. Macam pagi ni kita korbankan masa kita untuk berada majlis ilmu. Kita boleh saja buat benda lain kan. Kita boleh apa sajalah, benda-benda lain kita boleh buat. Kita boleh tidur, tapi kita dengar juga kuliah. Itu artinya kita berkorban sedikit masa, kesempatan kita untuk meningkatkan ilmu kita. Mudah-mudahan dengan itu meningkatlah iman kita di sisi Allah. Maka syurgalah balasan bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Taala. Kemudian Nabi SAW beritahu, fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Kalau kamu meminta pada Allah, berdoa pada Allah, maka mintalah syurga Firdaus. Kenapa Nabi suruh minta syurga Firdaus? Fa innahu a'lal jannah, fa innaha a'lal jannah wa awsatul jannah. Kerana syurga Firdaus ini syurga yang paling utama, paling tinggi di sisi Allah. Maka ialah syurga yang paling tinggi. Jadi kadang-kadang ada orang bila cakap syurga Firdaus, orang kata tak boleh lah. Syurga Firdaus ni untuk Nabi-Nabi je, dia kata. Sebenarnya ataupun dia fikir kalau kita masuk lah kan tak muat pula orang lain nak masuk. Dia kata jangan kan. Nabi SAW beritahu supaya kita bercita-cita, berazam, berharap pada Allah agar Allah anugerahkan kita syurga yang tertinggi. Dan itulah yang Nabi suruh. Sebab tu kita selalu doa, ya Allah masukkanlah diriku, wali keluargaku semuanya dalam jannah Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan kenapa Nabi suruh minta yang tertinggi supaya kita ni sentiasa bersangka baik dengan Allah. Ya, jangan putus harap dengan Allah Ta'ala. Baik siapa pun kita sebelum ni, apa dosa yang pernah kita buat, selagi kita masih hidup, bernafas di muka bumi Allah, kita berpeluang diampunkan oleh Allah dan kita berpeluang untuk masuk dalam golongan ahli syurga Allah Ta'ala. Jadi jangan putus harap, itu antara motivasi yang Nabi nak berikan pada kita. Ya. Kemudian Nabi SAW beritahu, urahu fawqahu arsyur rahman. Syurga Firdaus ni, atasnya adalah arash Allah Ar-Rahman yang maha pemurah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan daripada syurga Firdaus itulah mengalirnya sungai-sungai syurga yang lain. Lalu kita dalam syurga adalah nikmat yang mana disebut dalam hadis bahawa tidak ada mata yang pernah melihat nikmat itu, tidak pernah kedengaran nikmat itu, tidak pernah terlintas di fikiran seorang manusia bagaimana nikmat dalam syurga Allah. Kerana nikmatnya jauh lebih indah dari apa yang terdapat di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dunia ni pun dah ada tempat yang cantik, kita pergi Pulau Rendang, cantiknya laut dia. Kan nampak ikan tu berenang-renang. Laut dia, air dia jernih sangat. Ya, subhanallah. Itu pun kita rasa cantik lah. Bayangkanlah syurga yang tidak ada mata yang pernah memandang. Kalau dunia itu lebih cantik lah, di syurga jauh sekali lebih cantik daripada apa yang ada di dunia. Allahu Akbar. Ya, dan begitulah juga nikmat yang tidak putus-putus di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara semangat yang Allah kurniakan, Allah anugerahkan melalui ayat-ayat Quran supaya kita sentiasa bermotivasi untuk perbaiki diri kita dan jangan berputus asa dengan Allah. Ya, kita banyakkan istighfar, banyak kembali pada Allah Ta'ala. InsyaAllah dengan amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW ini, begitu juga dalam ayat Quran yang kita akan kongsikan pada pagi ini, menjadi satu daripada amalan yang kita boleh lakukan secara istiqamah.
ya, supaya mudah-mudahan Allah anugerahkan bagi kita jannah insya-Allah di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi apakah yang pertama? Baik. Yang pertama sekali, amalan yang membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang disebutkan, yakni amalan membacakan satu surah dalam Quran. Menarik sekali ayat Quran ini. Iaitulah bila Nabi SAW menceritakan tentang hadis ni, dan hadis ni hadis hasan, artinya hadis yang orang kata apa? Hadis yang bertaraf tinggi, hasan, yang boleh diamalkan dan boleh menjadi hujah. Seorang daripada sahabat bernama Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahawa satu hari Rasulullah SAW pernah beritahu pada kami, pernah bercakap pada kami, man qara'a, siapa yang membaca satu surah ni, kata Nabi SAW. Surah ni saya yakin semua hafal surah. Apa nama surah ni? Qul huwallahu ahad, iaitu surah Al-Ikhlas. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang baca surah Al-Ikhlas, hatta yakhtimaha 10 marrat, sehingga dia membacanya sebanyak 10 kali. Pastinya dengan dia menghayati makna surah itu, dengan dia usaha nak amal makna surah itu. Surah Al-Ikhlas ni adalah bermaksud iaitu surah yang menunjukkan ataupun memaknai makna Al-Ikhlas itu sendiri. Ikhlas itu apa dia? Ikhlas itu terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Dalam surah Al-Ikhlas tak ada kalimah ikhlas, tetapi Allah beritahu qul huwallahu ahad. Maksudnya apa? Katakanlah bahawa Allah itu yang Maha Esa, artinya hidupku, matiku, segala apa yang aku buat, apa saja yang aku lakukan di muka bumi ini, tidak ada lain melainkan kerana Allah yang Maha Esa. Jadi itulah dinamakan ikhlas, dan tidak menduakan Allah Ta'ala, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. Dan begitulah juga kita sentiasa meletakkan Allah yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang Maha Hebat di dalam kehidupan kita. Maka siapa yang baca surah ini dengan penghayatan sebanyak 10 kali sehari, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan binakan baginya mahligai dalam syurga Allah. Kalau rumah dah ada dalam syurga, mestilah itu tempat kembali kita. Nampak? Subhanallah. Maksudnya apa? Kalau kita lah kan, orang tanya, rumah Hajah kat mana? Dia kata, rumah saya sekarang duduk di mana? Saya sekarang duduk KL. Tapi saya ada rumah dekat Melaka. Contoh. Jadi, Hajah ni nanti habis belajar pula. Habis kerja nanti, pencen duduk Melaka lah. Macam tu lah. Jadi maksudnya apa? Rumah tu dah ada siap dalam syurga Allah Ta'ala. Bila dah meninggal dunia, dah lalui alam barzakh, yaumul akhirah, kita akan kembali ke rumah kita di dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab tu, ini antara amalan yang mudah dan janganlah kita tinggalkan. Sayang sekali. Bacalah sehari, qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Maka Allah binakan bagi kita rumah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini merupakan hadis riwayat Ahmad dan nyatakan hadis hasan. Ini amalan yang pertama. Jadi kita bacalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi amalan kita secara setiap hari 10 kali je. Tak kira lah nak baca pagi ke, tengah hari ke, petang ke, baca 2 pagi, 2 tengah hari, 2 petang, tak kisah. Yang penting sehari 10 kali. Dalam masa disebutkan seharian itu, hatta yakhtimaha 10 marrat. Sekali kita baca 10 kali, Allah bina satu rumah kita. 10 kali bina satu rumah untuk kita. Jadi ada sahabat tanya pada Nabi, macam tu banyaklah rumah di hari akhirat. Nabi SAW beritahu, Allah boleh bina lebih banyak dari apa yang kamu sangkakan. Ya Allah. Jadi ini satu peluang besar yang Allah Ta'ala berikan melalui hadis Nabi SAW. Maka kita buat kerana Allah SWT, insyaAllah. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang menjamin seseorang itu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah amalan itu? Iaitu amalan untuk kita, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, untuk kita berakhlak mulia. Dari hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsara ma yadkhulul jannah
yadkhilun nas al-jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq. Jadi kata dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi dan riwayat Ibnu Majah, Abu Hurairah pernah berkata bahawa Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kami, apabila seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling banyak menyebabkan orang masuk syurga Allah Ta'ala? Ini je amalan yang kita nak buat. Lalu Nabi SAW pun menjawab, iaitu pertama, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq, iaitu yang kedua membawa maksud berakhlak yang baik. Jadi dua ni adalah amalan besar di sisi Allah Ta'ala. Tapi ada orang kadang dia tak faham. Ya, takwa ni apa dia kan? Takwa ni apa maksud dia? Sedangkan banyak kali kita dengar takwa tu maknanya apa. Dalam khutbah Jumaat pun sebut ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Kadang-kadang ada orang dia tak tahu makna takwa tu. Takwa tu sebenarnya ada makna yang sangat luas. Ya. Takwa ni ada yang para ulama membahaskannya dengan bahasa. Kalau bahasa, takwa dari kalimah waqa, waqi, wiqayah. Artinya apa? Berhati-hati. Jadi takwa ni maksudnya apa? Berhati-hati. Berhati-hati kepada Allah Ta'ala. Iaitu berhati-hati supaya tidak melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Berhati-hati supaya tidak melakukan hal yang menyebabkan Allah Ta'ala marah bahkan murka kepada diri kita. Berhati-hati daripada perbuatan yang boleh menjerumuskan kita kepada neraka Allah yang sangat-sangat dahsyat. Jadi pertama makna takwa tu berhati-hati. Jadi kalau macam kita lah kan, kita berhati-hati macam mana? Kita nak cakap satu benda, kita fikir dulu. Aku cakap ni, adakah Allah Ta'ala suka dengan perkataan tu? Adakah Allah Ta'ala reda dengan perkataan tu? Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau seorang tu beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik saja ataupun dia berdiam diri. Jadi itu contoh takwa. Bila kita bercakap benda yang baik je. Kalau kita nak cakap benda tak baik kita terus diam. Masa saya bawa jemaah umrah, saya selalu ingatkan, kan, kalau nampak, kita kat Mekah, kita akan nampak ramai orang-orang yang macam-macam gaya ada. Yang macam tu ada, yang macam ni ada, yang perangainya macam tu ada. Jadi apa kita nak buat? Kalau benda yang kita nak cakap tu baik, kita cakap. Contohnya kita tengok orang tu, kita berdoa, ya Allah, bagilah hidayah dekat dia, ya Allah. Itu tak apa. Tapi kalau tengok orang tu kita nak komplain, jangan. Kita start nak komplain, uish, apa start? Teruk sangat dia. Jangan cakap. Jangan bicara, senyap je. Kerana apa? Itulah sebahagian dari takwa. Kerana kadang-kadang bila kita sebut sesuatu yang salah, maka akhirnya akan menyebabkan dosa. Dan kadang-kadang juga Allah Ta'ala jadikan ujian yang ada pada seorang tu datang pula pada kita. Jadi sebab tu kita berhati-hati dengan perkataan kita. Maka takwa juga berhati-hati dengan penglihatan kita. Berhati-hati dengan perbuatan kita. Berhati-hati dengan pendengaran kita. Itu makna pertama, takwa. Takwa juga yang kedua membawa maksud, iaitulah pertamanya yang membawa maksud takwa itu adalah yang disebutkan contohnya oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Iaitu takwa ini maksudnya wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Quran. Itu maknanya takwa. Kita beramal dengan ayat Quran. Apa yang Allah haramkan, kita haramkan. Apa yang Allah halalkan, kita halalkan. Jadi apa yang Allah Ta'ala suka, kita buat. Apa yang Allah tak suka, kita tinggalkan. Itu juga makna takwa. Yang takwa juga membawa maksud wa isti'dadu ila yaumir rahil. Yang ketiga, takwa juga membawa maksud orang yang sentiasa bersiap sedia dalam menuju hari kerehatan dia, iaitu kematian dia. Jadi orang yang sentiasa bersiap sedia ni, maknanya apa? Dia hari-hari fikir bila bangun tidur, apa amalan baik aku nak buat hari ni? Apa kebaikan yang aku boleh tinggalkan hari ni kepada orang sekeliling aku?
atau apa manfaat yang aku boleh berikan pada agama pada hal ini. Bagi orang macam ni adalah orang yang bersiap sedia menuju kematian dia. Jadi ini antara orang-orang yang memiliki sifat ketakwaan. Dan sebenarnya takwa ni ada banyak lagi erti. Tetapi secara ringkasnya tadilah yang kita boleh sebutkan, yang kita boleh juga amalkan insya-Allah dalam hidup kita. Ia adalah kerja hati kita dan dizahirkan dengan kerja buat kita. Maka bermula dengan rasa takut pada Allah Ta'ala, rasa risau kalau Allah murka kita, rasa rasa orang kata apa, sentiasa Allah Ta'ala menilai dan memerhatikan kita. Maka sebab itulah disebutkan dengan hal ini kita menjaga perbuatan, perkataan, penglihatan dan apa saja yang kita lakukan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ni adalah amalan yang ketiga lah, yang bawa paling ramai manusia masuk syurga sebab berakhlak baik. Dan kadang-kadang ada orang yang ahli abid, dia kuat beribadah, dia kuat solat, dia kuat puasa, dia kuat buat amalan, macam-macam amalan dia suka buat. Pernah dalam satu kisah, sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada orang ni, dia ni kuat ibadah dia. Solat sunat dia, iktikaf masjid dia, puasa dia, apa sajalah amalan baik dia suka buat. Tapi akhlak dia dengan orang buruk. Bila jumpa orang, suka cerita benda buruk. Kan? Suka maki orang, suka marah orang, suka burukkan orang lain. Atau cerita pasal orang lain, buruk akhlak dia. Menyebabkan orang lain pun tak selesa dengan dia. Kalau siapa jiran dia habislah. Dan keluar apa tu? Posting kata jiran dari neraka. Bukan. Itu kadang ada orang yang kena lah macam jiran ni kan, buat macam-macam benda susah bagi dia. Tapi ini sebab tu Islam ajar apa dia? Ajar qabla dar. Sebelum kamu nak buat rumah, kamu tengok jiran kamu dulu. Jadi ini antara yang diajar dalam Islam. Pun ala kulli hal, bila kita dapat kejiranan yang baik, itu satu rezeki yang besar di sisi Allah. Kejiranan yang soleh, itu rezeki yang besar di sisi Allah Ta'ala. Balik pada cerita tadi, maka sahabat ni tanya, habis kalau orang macam ni, macam mana Rasulullah hari akhirat? Nabi SAW beritahu, bila banyaknya amalan dia bawa, maka dia mungkin merasakan di akhirat dia akan selamat daripada azab Allah. Tetapi dia datang di hari akhirat dan kadang bawa amalan yang besar. Amalan puasanya, amalan solatnya. Tapi masa dunia dia sakiti hati orang lain. Dia tidak berakhlak dengan orang lain. Dia sangat-sangat tak menjaga akhlak dan adabnya dengan orang lain. Maka akhirnya di hari akhirat, orang-orang yang dia sakiti itu akan beratur minta balik pada dia. Ya Allah, dulu dia sakitkan hati aku, ya Allah. Ya Allah, dulu dia ni cerita buruk pasal aku, ya Allah. Ya Allah, dia ni sebar berita yang tak benar pasal aku, ya Allah. Padahal banyak amalan soleh dia tadi. Tapi akhirnya diberikan pada orang. Terpaksa dibayar balik. Compensation. Bayaran balik. Sebab dia buat salah ketika dunia, tapi akhirat dia kena bayar dengan pahala dia. Maka semua pahala dibagi, habis pahala dia. Dan akhirnya masih ada orang menuntut lagi kepada Allah keadilan. Ya akhirnya dia kena bayar pula dengan cara dia ambil pula dosa orang tu. Akhirnya berat timbangan amal belah kiri, pahala pun dah habis, masuk dia neraka Allah. Sebab tu banyak ibadah. Kita kena jaga dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Banyak ibadah pada Allah Ta'ala saja tak mencukupi. Sehingga kita kena jaga hubungan dengan manusia. Dan jaga dengan hubungan dengan manusia tak mencukupi sekadar itu. Sampai kita juga kena jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Maknanya kedua-dua ni kena seiring. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Sebab tu walaupun dalam isu taubat, taubat pada Allah Ta'ala, kita bertaubat dengan dosa yang kita buat. Syarat-syarat taubat ni dia tak banyak. Allah Ta'ala bagi mudah kita untuk bertaubat. Kita mohon keampunan pada Allah. Kita berazam meninggalkan dosa tersebut. Kita mengisafi meninggalkan dosa tersebut. Dan kita berazam dengan kita gantikan dosa kita dengan amalan kebaikan. Tetapi itu adalah syarat-syarat taubat kalau dosanya dengan Allah. Tapi kalau ada dosa tu melibatkan manusia, mesti ada yang seterusnya, iaitu
mesti selesaikan hak manusia yang telah kita ambil. Kalau kita menyakiti dia, kita kena mohon maaf dengan dia. Kalau kita ambil barang dia, kita kena pulangkan barang dia. Kalau kita buat buruk pada dia sehingga membinasakan apa yang ada pada dia atau rosak barang-barang dia atau hak dia, kita kena pulangkan, kita kena ganti balik. Tak boleh seorang tu dia dah curi duit orang RM10,000, lepas tu dia bertaubat pada Allah, ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Lepas tu dah dia hidup macam biasa. Tak boleh. Dia kena bayar balik RM10 tu. RM10, RM10,000 tu kepada orang yang dicuri tadi. Ataupun kalau orang yang dicuri tu menghalalkan duit tu, itu maknanya dia kena minta, dia kena minta halal, dia kena, kalau orang tu kena bayar, maka itu hak dia kena bayar. Kena selesaikan itu, baru taubat tu terangkat di sisi Allah Ta'ala. Jika tidak, maka tidaklah terangkat. Sebab tu, hablum minallah wa hablum minas. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Maka sebab itulah juga diceritakan kalau orang baik dengan manusia juga, tak boleh, dia kena baik juga dengan Allah Ta'ala. Ini sebagai dari akhlak yang baik. Maka kalau seorang tu jaga hubungan dengan Allah, dia bagus, dia jaga solat, dia puasa zakat, dan dia juga baik dengan orang lain. Dia selalu sabar, dia selalu buat baik pada orang, dia selalu macam-macam benda baik, nanti kita cerita lagi. Maka dia dapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kan subhanallah, dalam hal seorang sahabat Nabi menceritakan bahawa bagaimana seorang sahabat Nabi, tak silap namanya adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia sedang iktikaf di akhir Ramadan. Iktikaf akhir Ramadan ni tak keluar dari masjid. Tapi satu hari dia ternampak ada seorang saudara dia, seorang di kalangan sahabat yang dalam keadaan kemurungan. Lalu ditanya kenapa? Lalu dia pun kata, saya ni dalam keadaan susah, saya ada hutang yang saya kena bayar tapi saya tak mampu. Kalau tak mampu maka nanti ada kesan-kesan dalam hidup dia. Maka dia, Abdullah pun beritahu, nak ke kalau saya tolong kamu sekarang ni? Oh, dia kata pastilah nak kan. Maka dia keluar iktikaf. Masa nak keluar tu ada orang tanya dia, wahai Abdullah, kamu nak keluar dari iktikaf, terputuslah pahala kamu. Lalu dia kata, aku belajar dari Nabi SAW, kalau sedang kita dalam keadaan beribadah pada Allah Ta'ala tapi ada saudara kita yang memerlukan kita kena bantu saudara kita dulu. Nampak? Jadi dia pun keluar tolong saudara dia, dia masih sambung balik iktikaf. Subhanallah. Jadi ini antara bagaimana hebatnya Islam mengajar kita. Atau kalau kita tengah solat pun tiba-tiba ada orang minta tolong kita, boleh berhenti solat. Walaupun sebenarnya berhenti solat tu haram, tak boleh. Tapi sebab ada orang minta tolong, ada emergency, kita boleh berhenti solat. Kemudian dah selesai, kita boleh sambung balik solat tu. Dalam hukum fiqh, subhanallah. Jadi ini antara disebutkan bagaimana pentingnya Allah suruh kita jaga hubungan dengan manusia. Baik. Jadi balik pada tadi, husnul khuluq ni apa? Akhlak baik. Yang mana Nabi SAW ajar kita untuk berakhlak mulia. Cara yang mudah kita nak faham akhlak mulia, seperti mana Rasulullah beritahu, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan tidak ada lain melainkan menunjukkan kebaikan, kemuliaan akhlak. Jadi maksudnya kalau kita nak berakhlak baik, kita ikut je cara Nabi SAW. Kita ikut saja perbuatan Rasulullah SAW. Kita ikut saja apa yang Nabi SAW buat. Jadi dengan itu kita akan insya-Allah berakhlak mulia. Apa yang Nabi ajar kita? Okey, pertama, Nabi kata la tahqiranna ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqi. Jangan kamu tinggalkan amalan yang baik walau sedikit pun. Sehingga jumpa saudara kamu, maka jumpalah mereka dengan wajah yang ceria. Muka ceria tu pun akhlak yang baik. Dapat pahala dah. Kita jumpa orang muka ceria je kan. Orang tengok pun tak ada rasa bersalah. Maka itu pun dapat pahala dah. Sehingga Nabi kata, ibtasim, senyumlah kamu. Kerana senyuman itu adalah sedekah. Maka kita senyumlah, Allah, dia dapat pahala lagi. Kan? Jadi kita senyum, dia dapat pahala. Tapi jangan senyum sorang-sorang. Senyum sorang-sorang je kan. Senyum sorang-sorang. Itu dia tak dapat pahala lah. Kan, pasal apa dia senyum ni kena pada orang. Ataupun dia senyum pada tabung masjid. Duduk dia senyum tabung masjid. Oh tadi, Jah, kenapa senyum tabung masjid ni? Dia kata,
saya tengah sedekah ni, dia kata. Kalau senyum tamu masjid tak sedekah, tapi senyum dekat orang sedekah. Senyum dekat manusia yang lain sedekah. Baik orang Muslim, baik orang non-Muslim, senyum sedekah. Maka itu satu ibadah akhlak yang mulia. Seterusnya Nabi kata apa? Tolong orang lain. Kita tolong buat kebaikan doa lain. Kita tolong orang lain dengan cara paling ringan, iaitu doakan kebaikan orang lain. Doa baik. Kan? Bila jumpa orang dapat nikmat, kita doa baik orang. Contohnya, kita pergi kenduri kahwin. Kan? Ada orang, ni bukan dalam jemaah spark tadi, bukan dalam apa ceramah ni. Ni orang kat Gunung Everest. Bila dia pergi kenduri kahwin, anak dia ajak balik. Mak, jomlah balik. Dah habis makan dah ni. Mak dia kata, kejap lah nak tengok pengantin. Nak tengok pengantin. Jadi tak lama pengantin pun sampai. Kan, orang pun pukul rebana dan sebagainya, kompak, pengantin pun sampai. Pengantin pun duduk je, yang dia ni tengok je pengantin. Lepas tu dia kata apa? Pengantin kan, yang perempuannya elok lah, muka segak. Yang laki ni tak kena langsung. Dia kata, rupanya tunggu tu sebab nak komen. Pengantin tu kena ke tak? Serasi ke tak? Dia pula sibuk. Padahal itu jodoh yang Allah Ta'ala telah tentukan. Lepas tu Nabi SAW ajar kita, kalau jumpa pengantin, apa kita kena buat? Doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Antara akhlak yang baik adalah bila orang dapat nikmat, kita doa kebaikan orang tu. Doa baik dia. Ya, itu maksud doa tadi. Kalau kita nak hafal susah kan, nasyid je lah. Barakallahu lakuma. Kan, maksudnya apa? Semoga keberkatan Allah Ta'ala diberikan kepada kamu berdua. Wa jama'a wa baraka alaikuma, dan semoga barakahnya kepada kamu berdua. Wa jama'a bainakuma, dan semoga dihimpunkan di antara kamu berdua fi khair, dengan kebaikan. Jadi maksudnya apa? Kita dituntut untuk doakan kebaikan sahabat-sahabat kita. Untuk doakan kata apa? Kebaikan bagi orang lain. Maka itu antara akhlak yang mulia. Dan kita tolong orang lain. Betul, Allah Nabi beritahu yang seterusnya, kita selalu tolong orang lain. Bila orang susah kita tolong. Jadi sebab tu Nabi SAW beritahu dalam satu hadis, apabila kita tahu wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sebenarnya Allah Ta'ala itu yang sentiasa melihat atau tolong hamba dia. Selagi mana hamba itu suka tolong orang lain. Jadi kita suka tolong orang, Allah akan tolong kita. Dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi ini antara akhlak yang baik. Dan akhlak baik itu juga adalah buat baik kepada semua orang. Semua orang kita buat baik. Dia kenal kita ke tak kenal kita ke, kita buat baik. Kan, orang ni tak kenal kita tapi nampak dia susah, kita tolong dia. Walaupun kita tak kenal dia, tapi kita buat baik pada dia. Dan begitulah juga dan juga akhlak yang mulia yang tinggi tahapnya, iaitu buat baik pada orang yang tak buat baik pada kita. Orang ni musuh kita tapi kita terus buat baik pada dia. Ini satu benda yang susah. Tapi inilah hasanah dan pahala yang besar yang Allah anugerahkan bagi orang yang boleh buat. Jadi orang ni selalu buat buruk kita, mengata kita, tapi tiba-tiba kita beli makanan bagi kat dia. Ini akhlak Nabi SAW. Nabi SAW dalam sirah Rasulullah selalu saja melakukan hal sedemikian. Bila ada orang yang buat buruk pada Nabi SAW, kemudian Nabi akan kata apa? Nabi akan minta orang tu, Nabi akan pergi pada orang tu, Nabi buat baik pada dia. Seperti seorang lelaki Yahudi yang saban hari, setiap hari dia akan letak benda kotor depan rumah Nabi. Letak najis, dia letak bangkai, dia letak apa macam-macam. Jadi pagi-pagi Nabi kena alih benda-benda kotor ni. Sampai satu hari tak ada benda kotor. Jadi Nabi tanya sahabat, mana orang yang selalu letak ni? Nabi tahu siapa yang letak ni. Lalu sahabat pun kata, oh ya Rasulullah, anak dia sakit. Anak dia ni dalam keadaan nazak ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW siap sikit barangan, bekalan, bawa pergi dia dan bagi pada dia. Subhanallah. Jumpa musuh dia ni. Kalau kita lah kan,
Hari-hari orang tu buat buruk, letak benda kotor depan rumah kita. Tiba-tiba hari ni beritahu dia sakit ke apa. Bukan kita lah, ni orang kat Gunung Everest. Mesti dia cakap apa? Dia cakap, padan muka. Selalunya buat jahat kan. Hari ni dapat balasannya. Tu orang Gunung Everest lah kan. Kita tak macam tu kan. Kalau orang dalam keadaan macam tu, kita pun buat baik pada dia. Akhirnya apa yang berlaku, orang Yahudi tadi masuk Islam. Kerana terkesan dengan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali cerita macam tu. Antara akhlak mulia sabar dengan orang sekitar kita. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana satu hari di Madinah, Nabi tengah jalan dengan kawan-kawan Nabi, tiba-tiba datang dengan sahabat Rasulullah, tiba-tiba datang seorang badui merentak kain ridak Nabi sampai melecet leher Rasulullah SAW. Lalu orang yang dah tarik kain ridak ni pula, dia kata pada Nabi, bagi aku apa yang kamu ada. Maknanya dia tahu Nabi SAW depan sahabat. Sahabat lain memang dah marah dah. Sayyidina Umar tunggu je kan. Nak bagi je dekat dia ni. Tapi Nabi SAW kata tak apa. Yang sahabat-sahabat semua sabar. Ni urusan saya dengan dia. Lalu Nabi SAW pun masuk tangan dalam poket, keluar apa yang Nabi ada. Bagi kat dia. Lalu akhirnya dia pun dapat dan Nabi tanya, adakah kamu berpuas hati? Dia kata tak. Nabi kata jom masuk pergi rumah pula. Dia tunggu luar, Nabi ambil barang kat rumah, Nabi bagi kat dia. Lalu dia kata, adakah kamu dah puas hati? Orang badui ni pun kata, okey, saya dah puas hati. Tiba-tiba Nabi beritahu kat dia, sebenarnya apa yang kamu lakukan tadi menyebabkan sahabat-sahabatku di sana tak berpuas hati. Boleh tak kamu balik pada mereka dan cakap pada mereka apa yang menyebabkan, cakap sesuatu yang menyebabkan mereka ni berpuas hati dengan kamu. Lalu badui itu setuju, dia pun pergi kat sahabat Nabi mana marah ni. Kan? Tapi tiba-tiba dia cakap apa? Sebenarnya selama ini tidak ada negeri yang paling aku benci melainkan Madinah. Dan tidak ada orang yang paling aku benci melainkan Nabi Muhammad. Tapi hari ini tidak ada negeri yang paling ku cintai melainkan Madinah. Dan tidak ada insan yang paling aku sayangi melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menyebabkan akhirnya dia ni telah pun orang kata apa, mendapat petunjuk Allah, akhirnya mendapat hidayah dan telah menjadi orang mukmin, masuk Islam. Subhanallah. Itu kesan akhlak yang baik. Jadi kita ni itulah yang kita kena buat. Akhlak yang baik inilah yang menyebabkan ramai ni masuk syurga, dan itulah amalan yang besar yang menyebabkan seorang itu dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amalan yang ketiga. Apakah amalan yang keempat? Amalan yang keempat yang disebutkan dalam sebuah hadis daripada, yang mana hadis ini daripada seorang sahabat bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Baik. Amalan yang keempat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Baik. Amalan yang keempat, kata Nabi SAW, aku memberi jaminan syurga dalam dan rumah dalam syurga. Nabi jamin orang kalau buat amalan ni dia dapat mahligai, dapat rumah dalam syurga, dia dapat tempa nama dalam syurga Allah Ta'ala. Siapa dia? Sebelum tu, dekat mana dalam syurga? Iaitulah di pinggiran syurga, di bahagian tepi-tepi syurga, pinggiran. Maka untuk siapa? Liman tarakal mira'ah, bagi orang yang meninggalkan pergaduhan mulut, walaupun dia adalah mengingkana muhiqqan, dia adalah pihak yang benar. Maksudnya apa? Orang yang tak nak bertengkar. Dia ni ada orang kutuk dia. Dia kata salam sejahtera bagi kamu. Dia tak nak bergaduh, tak nak berdebat, tak nak bergaduh mulut, tak nak. Dia terus cakap Assalamualaikum. Macam tu dia. Kerana dia tak nak, walaupun dia di pihak yang benar, tapi dia tak nak bergaduh. Jadi sebab tu ini antara golongan yang Allah Ta'ala Nabi SAW jamin ada mahligai dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi ini kadang-kadang susah nak buat kan. Macam cerita Piramli lah. Yang seorang tu dia marah dengan seorang, dia pun ambil kertas, dia koyak. Dia konyok, dia letak kat lantai. Dia kata,
ini kepala bapak kau, aku pijak kepala bapak kau. Dia pun pijak kertas tu. Yang orang tadi tu, dah orang yang depan dia buat macam tu, dia pun rasa tercabar. Dia pun ambil kertas, dia konyok-konyok, dia kata, ni kepala bapak kau, aku pijak kepala bapak kau, dia tu. Jadi yang ajak cek gaduh tu, ya, yang melihat benda tu pun dia jadi marah dan akhirnya dia pun bertengkar sekali dengan orang tu. Maka ni ada sifat yang tak nak ada dalam Islam. Kalau kita orang nak bertengkar dengan kita, fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kata Allah Taala, bila datang orang jahil, orang yang tak tahu ni, maka sebutkanlah salam sejahtera bagi kamu. Jangan bertengkar. Jangan, kalau dia maki kita, kita jangan maki dia balik. Ya, kerana jika tidak, kita akan sama saja macam mereka. Ya, jika mereka menghina kita, jangan hina mereka balik. Ya. Kita, maksudnya apa, kalau di berhadapan, kita sabar. Kita kata salam sejahtera bagi kamu. Dan bagi orang yang mengelakkan pertengkaran ini, walaupun di pihak benar, maka dia adalah orang yang mendapat jaminan mahdiga dan syurga Allah Ta'ala. Wa bibaitin fi wasatil jannah, dan Nabi menjamin yang seterusnya, amal yang kelima. Nabi menjamin rumah di tengah-tengah syurga. Artinya kedudukan di dalam syurga yang lebih tinggi. Ya. Bagi orang yang mana? Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Yang meninggalkan, iaitulah penipuan, walaupun dalam keadaan berjenaka saja, ataupun dalam keadaan bermain-main. Ya. Maksudnya apa, dia apa kata? Dalam keadaan dia bermain-main, berjenaka pun dia tak menipu. Macam tu. Jadi maksudnya dia meninggalkan kata-kata penipuan. Kadang-kadang ada orang dia suka menipu, kan? Kerana sebab apa, dia dah terbiasa menipu. Tanya dari mana? Dia pusing-pusing cerita. Pasal apa? Dia nak bagi dia nampak dirinya dihormati atau sebagainya. Dia menipu. Kalau cakap sembang dengan orang tu, oh saya dulu pernah jumpa Sultan ni. Saya dulu sekali dengan dia dekat kelas dulu naik kayu bersekal dengan Sultan. Macam-macam cerita dia. Tapi rupanya penipuan saja. Jadi Nabi SAW beritahu siapa yang meninggalkan perbuatan ini, dia tak menipu, walaupun dalam gurauan, maka dia akan dapat tempat dalam syurga Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi meninggalkan kata-kata yang tidak benar itu adalah sesuatu yang mendapat pahala besar di sisi Allah. Wa bibaitin fi a'lal jannah, dan kedudukan yang paling tinggi dalam syurga Allah Ta'ala. Yang ni adalah amal yang sama dengan nombor 3 tadi. Iaitu liman hassana khuluqah, iaitu orang yang berakhlak baik. Jadi maknanya apa? Kedudukan paling tinggi dalam syurga adalah orang yang berakhlak baik. Ini sebab tu kita amalkan akhlak yang baik. Amalkan, iaitulah akhlak yang baik seperti mana Nabi Muhammad SAW. Buat baik pada semua orang yang mana kita kenal maupun yang kita tak kenal. Kan? Dan juga buat baik pada orang yang buat buruk pada kita. Buat baik pada orang yang kita tak kenal. Sebagai contohnya, Nabi beritahu dalam hadis, afshus salam bainakum, berilah salam di antara kamu. Bagi salam ni biar kepada semua orang, kita bagi salam. Bukan orang yang kita kenal dia. Kerana ada orang dipilih. Yang dia kenal dia bagi salam. Yang tak kenal dia tak bagi salam. Tak. Nabi suruh bagi salam kat semua. Kalau orang Islam, semua orang Islam kita bagi salam. Dan subhanallah, Nabi beritahu lagi. Nabi kata, bagi afshus salam bainakum, bagi taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan berilah salam itu pada orang yang kamu kenal dan yang kamu tak kenal. Subhanallah. Jadi sebab tu, itu antara akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik yang kita sebut orang yang berakhlak mulia ni, seperti hadis Nabi, dia adalah amalan yang paling besar menyebabkan orang masuk syurga, dan kedudukan dalam syurga pula yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Maka ini amalan yang kelima. Seterusnya amalan yang keenam. Apakah amalan yang menjamin syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Baik. Yang keenam adalah amalan mengerjakan 12 rakaat solat sehari semalam, iaitu solat sunat. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Ummu Habibah, isteri Nabi SAW radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, Ummu Habibah, menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda,
man shalla ithnata asyrata raka'ah fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Ya. Siapa yang nak dapat syurga Allah Ta'ala, ya, artinya nak namanya tertempa sebagai ahli syurga Allah Ta'ala dengan rumahnya ada dalam syurga, iaitulah jagalah solat. Apa solat tu? Iaitu solat sunat sehari semalam sebanyak 12 rakaat. Yang ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Maka apa solat sunat tu? Baik. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man thabara ala sinta asyarata raka'ah. Siapa yang merutinkan atau membiasakan dirinya untuk solat rakaat, iaitu solat sebanyak 12 rakaat. Minas sunnati, daripada solat sunat, ya. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Ta'ala akan binakan baginya rumah dalam syurga. Allah Ta'ala jaminan dalam syurga. Ya, apakah solat itu? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, arba'a rakaat qabla zuhur. Solat qabliyah zuhur sebanyak 4 rakaat. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat selepas zuhur. Jadi maksudnya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya', dan 2 rakaat selepas isya'. Wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum waktu subuh. Sebelum solat subuh. Jadi qabliyah subuh lah. Ya. Jadi ini adalah solat sunat rawatib sebenarnya. Dan hadis ni ada hadis Tirmizi dan dikatakan hadis hasan. Ya. Jadi maksudnya kalau kita nak jaminan syurga Allah SWT, ya, kita buatlah solat sunat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'da isya', ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya', 2 rakaat qabla subuh, sebelum solat subuh, iaitu solat qabliyah. Ya. Jadi kita jaga qabliyah ba'diyah kita. Habis yang lain macam mana Ustaz? Sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya'. Itu boleh buat. Ya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya. Dan itu juga dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Namun yang Nabi sebut ni, yang Nabi biasa buat. Nabi tak tinggal. Antara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam kehidupan Rasulullah, dan ini adalah solat sunat yang mana siapa yang buat, maka akan dapat jaminan syurga Allah SWT. Tetapi ada pandangan lain yang menyatakan bukan hanya solat rawatib, tetapi boleh juga solat sunat yang lain. Contohnya dia solat sunat duha, solat sunat sebelum subuh tadi 2 rakaat, solat sunat duha 2 rakaat, solat sunat apa lagi 2 rakaat. Sehingga jumlah seharian itu dia solat 12 rakaat. Pun dia dapat kelebihan hadis ini. Itu antara pandangan ulama yang lain. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya kalau kita boleh jaga 12 rakaat dalam seharian, kita akan dapat pahala dan kita akan dapat jaminan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini satu kelebihan yang cukup baik yang kita boleh amalkan dan kita boleh kerjakan. Namun ada orang kata, ya kalau Ustaz nak buat 12 rakaat tak larat dah, dia kata tak sempat, dia kata. Tak apalah kalau tak sempat. Yang penting kalau kita tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Buatlah sebahagian, buatlah yang boleh buat apa? 2 rakaat lepas zuhur, buatlah. 2 rakaat lepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh, buatlah. Yang penting jangan tinggal semua. Yang kita buat, lalu kita doa pada Allah, ya Allah, daripada solatku ini, maka berilah kekuatan dan kemampuan untuk aku buat lebih banyak lagi solat-solat dan amal solehku. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan untuk terus lakukan kebaikan dan amal soleh. Ya. Lalu ini yang ke-6. Yang terakhir sekali, yang ke-7. Membina masjid Allah Ta'ala dengan ikhlas. Ya. Baik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang membangun masjid Allah, artinya dia beli, dia sumbangkan, dia beri sumbangan untuk bina masjid Allah. Masjid Allah ni artinya surau, samalah tu, tempat untuk ibadah, tempat untuk beramal soleh.
walaupun hanya selubang tempat burung bertelur. Maknanya duit dia bagi tu untuk sebesar tu je. Dia ada kutipan nak buat masjid, dia bagi RM10. Satu je dia punya sumbangan. Walaupun sebesar tu. Ataupun lebih kecil pada tu. Maka Allah akan bina baginya mahligai dalam syurga Allah Ta'ala. Dapat jaminan syurga. Dan ini adalah hadis yang sahih. Jadi kalau kita ada peluang, kita buatlah sumbangan, bina masjid, bina surau. Bina mungkin tahfiz yang ada surau, tahfiz ada masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kepada amalan sedekah kita itu sehingga mendapat jannah di sisi Allah Ta'ala. Maka untuk itu daripada jemaah sekalian dirahmati muliakan Allah Ta'ala, saya buka untuk soalan. Ada soalan tak? Daripada jemaah. Mungkin ada soalan nak bertanya? Mungkin kalau ada yang nak bertanya, okey, saya buka soalan. Bagi yang ingin bertanya sebarang kemusykilan lah, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dah, silakan. Ni saya nak tanya, dalam ni tentang suami isteri lah ni. Kalau dalam iddah yang baru lepas diceraikan tu, dalam iddah tu adakah suami itu wajib memberi nafkah juga ke ataupun macam mana Ustaz? Okey. Baik, ini soalan hukum. Baik, sekejap saya kena tengok kitab. Baik. Baik, kalau kita melihat kepada pendapat para ulama, maka disebutkan bagi soalan hajah tadi. Sekejap saya tengok kitab. Baik. Okey, dalam mahkamah syariah, dalam mahkamah syariah menyebutkan bahawa saat suami isteri itu telah bercerai, jadi ada satu nama nafkah namanya nafkah iddah. Ada. Nafkah iddah ni adalah nafkah yang kita wajib dibayar kepada bekas isteri dalam tempoh iddah raja'i. Disebabkan satu perceraian iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi ini adalah mengikut hukum syarak. Maksudnya apa? Walaupun dalam tempoh iddah, suami tetap kena bayar. Itu dipanggil nafkah iddah. Jadi ini salah satu daripada hukum yang ada dalam syariat kita dan ia dipakai dalam mahkamah syariah dalam waktu perceraian suami isteri. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Soalan dari Nur Azalia ni Ustaz. Salam Ustaz, surah Al-Ikhlas 10 kali. Surah Al-Ikhlas 10 kali tu tak semestinya sekaligus. Kan boleh dalam solat, lepas solat semasa zikir. Ya betul. Yang disebut dalam hadis tadi, kalau kita tengok kepada matan hadis itu, Nabi SAW sebut, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat. Artinya siapa yang baca surah Al-Ikhlas sehingga selesailah dia baca 10 kali. Ini tak mesti dalam satu masa. Boleh jadi masa-masa yang berbeza, boleh jadi pagi dia baca 2 kali, tengah hari 2 kali, petang 2 kali, malam 2 kali ke. Maka dia jadi ataupun setiap waktu solat dia baca 2 kali. Maka sekali dia baca tu 10 kali, selesai 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan binakan baginya mahligai dalam syurga Allah Ta'ala. Ada orang kata, senang macam tu dapat mahligai dalam syurga. Ya memang itulah yang kelebihan ilmu. Memang itu hadis yang Nabi sebut dan itulah hadis hasan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu rugi kalau kita tak amal. Rugi kalau kita tak buat. Kerana hadis ni ada hadis yang bertaraf hasan, artinya hadis yang kita boleh amalkan dan ia adalah dinyatakan jalurnya hasan, yang baik yang sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kita boleh buat sama ada baca sekaligus atau baca secara berasingan dalam tempoh masa seharian atau sebagainya. Wallahu a'lam.
Okey, faham kat situ. Bermakna kalau pagi tu 3 kali, petang 3 Boleh. kali, asbah maghrib tu 3 kali, lepas tambah lagi 1 kali untuk dia menjanjikan 10 kali Ustaz kan? Boleh, insyaAllah. Dan ada lagi soalannya daripada Sharifah Azizah Ustaz, bagaimana pula kalau dibuat sumbangan untuk maintenance masjid dan surau, adakah mendapat ganjaran yang sama seperti membina masjid atau surau tu? Baik, dari sudut ini para ulama menyatakan antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pernah menjawab tentang persoalan ini. Yang disebutkan membangunkan masjid itu juga, tafsiran yang pertama iaitu disebutkan yang pertama adalah membina masjid itu dari sudut pembinaan fizikalnya, dindingnya, lantainya, apa sajalah yang ada dalam masjid itu. Dan yang keduanya menghidupkan masjid itu. Menghidupkan masjid itu dengan maksud kita sumbang yang pertama tadi untuk maintenance contohnya, elektrik, air, untuk menggerakkan masjid itu beroperasi dan masjid itu boleh digunakan untuk ibadah dengan selesa. Termasuklah kita bagi sumbangan pada masjid itu untuk masjid itu hidupkan majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Itu pun termasuk juga. Jadi sebab tu dia adalah satu konteks yang besar. Maka menyumbang ke arah tempat yang menghidupkan ibadah, menghidupkan zikrullah adalah satu perkara yang mendapat hasanah yang besar, bahkan ia satu ganjaran yang sama seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW tadi. Wallahu a'lam. Okey. Okey, setakat itu je soalan yang dikemukakan dalam ruangan chat ini. Mungkin ada lagi satu tambahan soalan. Kalau adalah. Biasanya semua dah jelas tak kan, diam dah tu. Baik, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair fadil ustazah, jazakallah khair fadil ustaz Muhammad Afrif Zaki atas perkongsian ilmu ini, mengenai topik pembicaraan amalan yang mendapat jaminan syurga ni, itu dengan berbekalkan amalan mentaati segala suruhan dan menjauhi larangan Allah SWT serta mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikut perbuatannya dalam dan senang jalan agama Islam ini. Mudah-mudahan seseorang mukmin itu akan dipermudahkan laluan di titian sirat dan pada penghujungnya menjadi penghuni syurga Allah SWT yang kekal abadi itu, insyaAllah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan diberi kefahaman buat kita semua. Dan ustaz kita tutuplah dulu, tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan salawat. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Jelas sekali. Sama. Jumpa lagi. Jumpa lagi kita. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.